Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltami fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan selepas daripada baginda Isra dan Mi'raj, sebuah kata melihat kebaikan penghuni neraka adalah orang miskin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah mereka miskin harta? Beliau jawab, ya Rasulullah, mereka tidak miskin harta, tetapi mereka miskin ilmu agama. Jadi tuan-tuan sekalian, itu hadis Rasulullah yang perintah kepada suruh untuk ilmu sampai beberapa satu lawak dia kata kau ni hari akhirat pula dia kata penghuni syurga dan penghuni neraka. Dan dia penghuni syurga dan dia penghuni neraka. Penghuni syurga, penghuni neraka kata kat di neraka dia saja saya azab itu dalam kesengsaraan. Dia kata boleh tak kami nak pergi ke tempat syurga apa nak tengok apa ni apa. Kata boleh tak masalah. Jadi nampak macam nak pergi dapat jabatan lah. Apa-apa jabatan sekerat sampai ke tengah, kami pun jabatan sekerat sampai ke tengah. Boleh. Jadi mana penghuni neraka ni buat jabatan sampai ke tengah. Jadi di neraka, di syurga, waktu buat jabatan sampai ke tengah. Lepas itu buat penghuni syurga tu buat jabatan, bukan buat-buat. Badai, dia buat, kami dah buat jabatan siapa? Penghuni syurga ni kata apa? Kami mendapati buat jabatan, kami terlebih. Terlebih, siap, terbilai, buat apa engineer. Jadi nak apa kata engineer ni banyak penghuni syurga kita orang. Banyak penghuni syurga ni dia terlebih, geng-geng pendidikan ni rendah lah. Geng-geng kampung, geng-geng macam tu. Penghuni syurga ni banyak engineer, orang macam siap. Oh, macam tu lah. Jadi tuan-tuan, itu nak apa kita nanti ni penghuni syurga dan penghuni neraka di akhirat mereka itu akan bercakap sama-sama mereka. Jadi tuan-tuan, Rasulullah kata kebanyakan penghuni neraka adalah orang-orang kaya, orang-orang yang sombong. Penghuni syurga adalah merupakan orang-orang yang miskin, orang yang tidak ada harta, orang yang sentiasa merendah diri. Aku dia punya macam tu. Rasulullah kata 80% orang miskin, orang di syurga. Kita tengok lagi dalam hadis Rasulullah SAW dan orang yang meromai pada malam ini, apa yang kita belajar ini semua adalah hadis sahih. Hadis Bukhari telah ittifaq oleh seluruh ulama satu dunia bahawasanya hadis yang ada dalam Bukhari ini adalah merupakan hadis sahih. Tidak ada satu hadis munkar atau hadis mogok dalam dinasab. Tak ada maksud. Semua hadis sahih. Kita tengok hadis 669. An Aisyah qalat, "Innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyyatin yabki 'alayha ahluha. Faqala innahum la yabkuna 'alayha wa innaha la tu'adzabu fi qabriha." Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat tu mana lalu dekat kuburan seorang wanita Yahudi yang sedang diratapi oleh keluarganya. Rasulullah lalu di kubur, ada seorang wanita Yahudi yang sedang diratapi oleh keluarganya. Jadi kita tengok berarti dalam hadis banyak Nabi lalu ke kubur. Ada ketika Nabi lalu ke kubur, orang sedang berantak. Kita baru mengaji beberapa minggu yang lalu, Rasulullah lalu di kubur, jadi seorang perempuan sedang berjam ke atas
anak dia. Rasulullah kata sahabat, perempuan tu balik kata, nak kena ke hang apa? Kalau kena ke hang, orang tahu. Sabar. Okay, yang ketiga, Rasulullah pernah lalu di kubur. Rasulullah dengar dengan sahabat, tiba-tiba dengar ada orang bersuara di dalam kubur. Tabarakallazii biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata. Sahabatnya, ya Rasulullah, sahabat kata itu adalah seorang penghuni kubur yang semasa di dunia dulu dia sentiasa pada setiap mana membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk awal 29. Tabarakallazii biyadihi al-mulk wa ala kulli syai'in qadir. Jadi siapa yang baca dalam kubur dia dunia, maka dia melegah daripada azab kubur, dan dalam kubur Allah akan bagi kelebihan untuk dia baca. Dan ada kadang-kadang Rasulullah jalan di kubur, tiba-tiba Rasulullah akan ada, wahai sahabatku, dua orang dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa kerana apa? Dia kencing tidak istibrak. Kita saat ini tengah-tengah mengaji kan, kita ambil bilik air nak kencing, kita pun masuk bilik air. Apabila kita kencing kita tidak istibrak. Istibrak ni buat jangan, kalau kita kencing tak belah tu kita buat bagi air kencing tu keluar habis. Jadi apabila tuan-tuan baru pakai baju perempuan, baru basuh tamik, kita hari ni abang pakai baju baru, mungkin baru kita akan pakai baju baru dan pakai baru, kita masuk bilik air, kemudian kita kencing, kita tak buat istibrak. Kalau kita tidak bersih, air kencing tu kena apa? Kena dia seluar dalam, kena seluar dalam, dia kena berapa? Kena kat kain. Kita pakai kain itu lebih kurang 3-4 hari, sembahyang kita jahannam selama 3-4 hari. Itu orang yang pertama. Dan orang yang kedua, Rasulullah kata yamshi bil namimah, dia selalu mumpat dan mencela. Kadang Rasulullah tengok Rasulullah kepak, Rasulullah pacakkan di dua-dua kubur. Pacak di dua-dua kubur tu. Nah, para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa saya faham buat macam tu? Dia kata, aku pacak pelepah kurma ini. Kalau kita tu cara batang kayu apa, dah lalu di kubur tu, dia tu ada potong. Kalau di situ kita pun kepak, kemudian pacak. Rasulullah kata, aku berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ringankan azab kubur daripada sebab pelepah kurma ini ataupun pokok dia cerita bertasbih kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia tasbih, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan azab kubur orang yang ada di bawah ini. Jadi tuan-tuan, kalau kayu tasbih, orang tasbih, sebab tu tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, sampai kalau pahalanya kepada si mati. Sebab tu dia jadi setengah ulama yang katakan tahlil itu sampai kepada si mati berdasarkan kepada hadis ini. Jadi tuan-tuan tengok banyak kes lalu kubur. Di dalam cerita ada Rasulullah lalu kuburan seorang wanita Yahudi yang sedang diratapi oleh keluarganya. Orang kita orang pakai patih. Patih bukan menangis, bukan menangis. Dia patih. Sabda Nabi SAW, mereka itu menangis sedangkan mayat itu sedang disiksa di dalam kuburnya. Jadi mereka tu menangis dengan mata, bukan menangis saja. Kalau cakap menangis saja ni, isteri kita meninggal, mak kita meninggal, ayah kita meninggal, kita menangis itu dianggap sebagai biasa saja. Tapi ini menangis bersama dengan merata ataupun kita patih. Dia kata, Rasulullah kata mayat itu diazab dengan sebab orang mati di atas. Biasanya ada dalam Islam, wala tadiru wadhiratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Di main judi, yang menang bagi bodang. Dah nanti pilih uang selalu. Menang tak hidup. Kalah buat dia halal. Ni dosa aku menang, tak apa, dosa aku tanggung. Dosa aku tanggung. Tak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Asal terjamin tak? Bapa ambil judi, dia bos dia. Kecuali dalam kes barang.
khidmatan. Kita kena pesan ke anak kita, ke isteri kita, yang kalau mati ni jangan coba, jangan berpatut, jangan berpatah. Kalau berpatut di atas, bawah, aku tak mau besar. Patut kita jaga. Kita tengok lagi hadis Rasulullah SAW. Saya tak mau syarah panjang tadi sebab dia banyak Yahudi. Dari Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah radhiyallahu anhu katanya, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Itu matanya. Siapa yang boleh bahasa Arab, tengoklah matan bahasa Arab. Inna kadiban, ada satu matan dia sebut inna kizban. Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahad. Cakap tu man kazzaba, di sini bukan man kadzaba. Ada matan sebut man kazzaba. Kedua wajah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu stroke dia cakap tu. Nabi kata apa? Sesungguhnya berdusta berkenaan dengan ucapanku. Tengok nota kaki dia buat nombor 1. Dia kata berdusta dengan membuat hadis palsu. Nih. Sahabat Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Ini hadis mawdu', hadis yang direka-reka terhadap Rasulullah SAW. Banyak punya hadis ini mereka. Ini saya baca salah satu. Ini Al-Asrar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah. Siapa yang buat? Nuruddin Ali bin Muhammad As-Sultan. Al-Asrar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah. Ini pun orang mereka hadis-hadis Allah. Tapi jangan jadi masa minta maaf saya sebut. Dah tapi kita sebut dapil Profesor Kasim Ahmad. Masuk itu masuk orang macam mana? Dia kata kita terpaksa tolak hadis sebab ada hadis palsu. Saya nak tanya, ada duit palsu di pasaran, kita nak limpak habis duit kita kan? Duit kita ada hadis, ada duit palsu di pasaran. Jadi oleh kerana ada duit palsu di pasaran, kita balik rumah kita limpak buat. Perempuan kita tanya pasal apa ni? Dah pada Profesor Kasim Ahmad, dia buang hadis semua pasal ada hadis palsu. Jadi ada duit palsu di pasaran, jadi abang buang habis duit kita. Abang ni gila apa? Begitulah kita nak abang. Apabila ada hadis palsu, tidak semestinya kita tolak ke semua hadis yang ada yang tidak palsu. Okey. Contoh di sini hadis ini ada salah satu hadis palsu. Saya baca sini. Dia jawab, hadis akluti haramun ala kulli muslimin. Qala al-Baihaqi ruwiya fi tahrimihi ahadits la yasihhu minha syai' wa tabi'ahu ghayru fi dhalik wa huwa kadhalik zakarahu as-Sakhawi. Apa maksud dia? Siapa makan buah tin hukum dia haram. Dia buat tak boleh buah tin. Jadi ni cerita dia lagu ni lah. Dia berniaga nasi lemak. Dia berniaga nasi lemak. Tentu orang depan tu buka berniaga buah tin. Orang pakai piuk ramai piuk dia. Lalu orang tak boleh beli nasi lemak dia. Ataupun dia berniaga buah tikai. Kawan tu berniaga buah tin. Buah tin tahu kan? Buah tin ni wa zaitun. Demi buah tin. Dia rasa dia mana? Rasa dia mana? Lebih kurang satu lah. Kering pun ada. Yang tak kering pun ada. Orang dah beli buah tin, orang tak main beli buah tikai dia geram. Ada dari hadis aklu tin haramun ala kulli muslimin. Siapa makan buah tin hukum dia haram. Supaya orang tak beli kat kedai bang. Dia kata main beli buah tin dia. Jadi dia hadis ini apa? Ada hadis yang baik. Banyak ni. Dalam ni cepat masa dulu. Banyak juga ni ulama-ulama himpun hadis-hadis apa? Dan ni juga ada ni.
al-amrad hadaya min Allah, fa ahabbal ibad ila Allah aktsaruhum hadiyah. Ini hadis. Hadiah yang palsu juga ni. Sakit itu adalah hadiah daripada Allah. Maka orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang sepanjang hidup dia sakit, paling banyak sakit. Oh, dia. Lepas dia apa? Orang yang cerita tadi. Sakit. Sakit artinya apa? Sakit sakit. Betul, pekerja dia tak ada, pekerja dia sakit ni. Oh, okey. Jadi hadis ini dalam merupakan hadis dhaif. Jadi ulama yang pun banyak hadis-hadis man atasya atajasya, siapa yang bosin asyik atajasya ataupun belahak, siapa yang bosin ataupun belahak, kemudian dia kata alhamdulillah ala kulli hal, maka Allah Taala akan buang daripada dia 70 penyakit. Alhamdulillah ala kulli hal, 70 penyakit confirm dah tak kena. Jadi hadis ni contoh merupakan hadis yang tipu, hadis pun oleh para ulama. Jadi ulama ikut mana yang tipu dia letak sebelah, mana sahih dia apa? Dia tak sebelah. Ni buang sekali ke Bukhari ambil. Dia Bukhari tak mau pakai, Muslim tak mau pakai, apa tak mau pakai, alasan dia pasal apa? Pasal ada hadis potong kaki pasal apa? Ada kaki palsu. Buang gigi pasal apa? Ada gigi palsu. Buang duit pasal apa? Ada duit palsu. Takkan oh, ada benda yang tak betul lah. Jadi tuan-tuan, jangan kita tolak kesunahan sekali. Okay. Jadi tuan-tuan nak berarti, kalau kita tolak hadis, kita tolak sumber undangan yang kedua. Kalau kita tolak hadis, kita tidak perlu solat. Kalau kita tolak hadis, kita tidak perlu puasa. Kalau kita tolak hadis, tidak perlu bayar zakat. Kalau tolak hadis, tidak perlu mengerjakan haji. Kalau tolak hadis, tak payah buat ibadat langsung. Sebab tuan-tuan, dalam Al-Quran dia cuba sebut secara ringkas. Quran dia sebut secara ringkas. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah. Tapi dalam Quran dia tidak sebut kita miqat di Ja'wanah, kita miqat di Tan'im, pakai kain ihram, tak boleh potong kuku. Semua tu tidak cerita dalam Al-Quran. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dalam Quran tidak sebut antara duduk antara dua sujud. Lepas itu at-tahiyyah, asyhadu an la ilaha illallah kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita akan pergi. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak sebut. Jadi makna dia tak boleh sembahyang kalau kita pakai Quran. Wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Ustaz, saya duit ada 100,000. Berapa zakat saya nak kena awak keluar? Kita tunggu Ustaz nak cari dalam Quran. Cari. Dia tak habaqlah cara kira lagu mana tu. Tak payah bayar. Pasal semua perkiraan cara kira itu disebutkan di dalam hadis. Jadi cara nak kira dia 100,000 kali 2.5%. 2.5 per 100 kali 100. Semua itu disebutkan dalam hadis. Kalau kita tolak hadis, mana dia? Tak payah buat apa. Itu benarnya kita nak kata orang dalam ini, tapi memang kita tidak formal kita agama. Tapi profesor tak kata macam tu. Kita tak profesor pun kita tak ada dulu tu kan. Tidaklah dia. Nabi kata siapa yang bercakap benda pelik-pelik, sesungguhnya bersabda, sesungguhnya berdusta berkenaan dengan ucapanku tidaklah sama dengan dusta terhadap ucapan orang lain. Siapa yang sengaja berdusta tentang hadisku, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Nabi kata siapa mereka hadis, artinya dia tempat di dalam neraka. Jadi sebab tu pada kita menjak Sirus Salikin di Pajak Song, saya akan semak dulu hadis muka apa saya akan semak dulu. Jadi pada hadis itu muka, jadi mana kita akan tuan-tuan hadis ini hadis muka kita akan kawan kita mau tak payah baca. Cuma saya baca sekali lagi bagi tuan-tuan tak. Tapi saya nak bagi jangan bawa hadis ini sebab hadis ini hadis muka, bukan dhaif dah muka tu
memang saja mereka. Saya mendengar, jadi jangan kita mereka. Tapi saya nak bagi tuan-tuan, jangan lupa kita mengaji ulum hadis. Ulum hadis dia kata hadis dhaif boleh diamalkan di dalam fadailul amal. Fadailul amal. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka diampunkan dosa dia pada hari Jumaat yang akan datang dan dijadikan nur naik ke langit pada diri dia. Hadis itu hadis dhaif. Tetapi tak baca surah Kahfi itu tidak dhaif. Ustaz, saya tak baca surah Kahfi hari Jumaat. Sebab hadis ni hadis dhaif. Saya nak tanya satu, baca surah Kahfi itu dapat pahala? Dapat tak? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jadi alhamdulillah dapat pahala. Semua dapat pahala. Cuma hadis itu hadis dhaif. Tak ampun dosa pada hari Jumaat akan datang dan nur naik hati yang baik. Tak nak baca surah Kahfi, tak nak baca juga. Saya mendengar juga Rasulullah SAW bersabda, mayat yang diratapi akan disiksa kerana ratapan itu. Itu dia. Man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Mayat yang diratapi akan disiksa. Siapa akan disiksa? Mayat tu. Mayat tu akan disiksa kerana ratapan itu. Kita pasal-pasal. Tak pasal-pasal dia kena apa? Dia kena rata. Dia kena dosa kering. Betul dosa kering. Malam saya ajak di banyak song. Apakah banyak song di Kelantan pun. Kita melengong kan. Ni hak rajin mai bayang. Rajin mai sembahyang fardu. Rajin mai kuliah maghrib. Tiap-tiap malam ada kuliah maghrib. Muka dia mesti ada. Solat fardu mesti ada. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tiba-tiba mai hari akhirat dia terpaksa tanggung orang berzina, terpaksa tanggung dosa orang berzina, terpaksa tanggung dosa orang main judi, terpaksa tanggung dosa orang minum arak. Kita tak pernah buat di dunia benda tu, tiba-tiba di akhirat kita terpaksa tanggung dosa-dosa tu. Pasal apa tuan-tuan? Kita hutang orang tidak bayar. Hutang kau ni tak bayar, 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 hutang kau ni tak bayar. Hutang lagi. Aku hutang masa 13 bulan aku bayar, hanya takut kalau aku tak bayar aku kapiak, hanya takut ya. Oh, janji berkapiak. Ada tak ada seorang pun dia bayar. Tapi orang pelik satu, solat fardu selalu kan. Kuliah maghrib mesti ada. Umrah pi. Bekah pun pi dah. Tak apa. Buatlah kebajikan tu. Nanti dia orang akan ambil habis pada hari kiamat. Hang hutang ni tak bayar. Okey. Pahala hang bagi kat dia. Hang tak bayar. Dia tu tak nak pergi haji pun. Dapat pahala haji buta je. Okey, bagi dah habis. Ada lagi hutang hang tak bayar. Hang hutang kau tu tak pernah bayar. Kau tu tak pernah mai Jumaat, tak pernah jejak kaki ke masjid. Tinggal sembahyang. Allah Ta'ala kata, bayar hutang dia. Ya Allah, tangguh aku nak bayar apa? Pahala aku habis dah, tak apa. Dosa dia tak bayar, tangguh dia pahala hang. Oh dia. Lepas tu ada lagi, ya Allah dia ni hutang aku. Dia ni memang ibadat tak pernah buat, kerja dia main judi. Genting halen. Okey. Hang nak bayar pahala tak ada? Okey, tangguh dia pahala hang. Dia ni duk pi danau, pi Songkla, pi Hanyang. Tiap-tiap minggu pi. Dosa dia, buh dia pahala hang. Oh dia tuan-tuan. Dosa yang tidak pernah buat di dunia kita terpaksa tanggung pada hari kiamat. Dengan sebab apa? Sebab tak. Jaga. Selesai kita. Begitu juga tuan-tuan dalam masalah ni kita orang main mata kita mati. Abang mati, gambar mati dengan saya. Kereta tu 3 biji siapa nak bayar? Kan rumah sewa kita ni tak bayar dah 4 bulan dah. Anak-anak siapa nak hantar tuition? Apa tu dulu saya kerja abang suruh kerja ni dah jadi dia. Saya pun siapa nak nikah kat dia lagi. Saya umur 60 dah. Tu nama dia Meratik ataupun Meratak. Kau lah dia hidup balik. Dia tak hidup balik. Malah kita menambah seksa lagi kepada mayat tersebut. Kena jaga pesangka. Okey, kemudian kita tengok
satu lagi hadis yang terakhir. Ini hadis ini turun kepada orang Arab dan bukan kepada orang Melayu. An Abdillah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa boleh? Laisa minna man latama al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'wa bi da'wa al-jahiliyah. Ini dia pendek ya. Laisa minna man latama al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'wa bi da'wa al-jahiliyah. Dia ada. Coba pesan. Rasulullah kata, tidak termasuk golongan kami orang yang menampak-nampak pipi, mengoyak-ngoyak baju, dan berteriak-teriak seperti teriakan jahiliyah kerana meratapi mayat. Ini bukan kita punya adat. Adat ni siapa? Orang Arab. Saya pernah tengok sekali siapa bisa Majlis Besar di tempat dia Hayu Zuhur. Ingat saya sewa di situ setahun dia Hayu Zuhur. Dia kuasa setahun. Itu kami tunggu dari Imam 9 pagi. 9 pagi tengah tunggu kata seorang lelaki itu jiran kami, dia lintas jalan nak pergi nak pergi dapat dia cepat-cepat lintas balik. Pasal kita naik bas belah sana, rumah kami duduk belah sini, stesen bas tu kita tunggu belah sana. Tu. Jadi kami duduk ada belah sini lah. Dia nak bagi dan bas tu, dia terikan bas, dia lintas jalan bas tu, Allah dia duduk bawah bas, memang mati. Allahu Akbar. Semua orang pakat turun habis. Orang adik-adik dia tahu kata dia yang ya Muhammad, dia Muhammad pakat mai. Oh ya Allah. Dia pakai hak perempuan tu koyak. Laki-laki pun pakai koyak baju. Tak sebab pakai baju dalam. Hak perempuan dia ada baju dalam lagi, di luar tu dia pakai baju hitam. Macam orang Badawi tu, baju hitam. Di luar tu dia pakai baju hitam, dalam ni baju hitam. Koyak baju ni. Apa laki-laki pun macam pegang tarik ni. Lepas tu ambil tanah pokok teh kepala. Kita akan jumpa ni ada pokok teh kepala tadi. Dia ambil tanah pokok teh kepala, baju tampak pipi. Apa. Kami tak jumpa lagi hari ni. Arab lagu ni Arab lagu ni kata perangai dia buat. Kalau berlaku kematian dia buat macam tu. Dia tampak pipi dia koyak. Allah, wish kata ya Allah, apa cerita ni? Jerit. Allah, tu suara dia bunyi. Allah, ya Muhammad, ya Muhammad. Dan dia bunyi suara ni satu masa aksiden musibah, satu lagi masa kahwin. Suara masa kahwin macam Allah tu. Ni betul macam tu. Allah, bergulin ni. Macam budak-budak. Bayang kalau orang 40 tahun, 50 tahun bergulin dia dah tahu. Allah tanah macam ni apa. Sebab tu adat itu adat orang jahiliah. Adat itu adat sebelum Islam. Ni dah Islam dah. Tapi adat tu masih apa? Masih ada. Sebab tu Nabi bilang laisa minna man latama al-hudud, bukan di dalam kami orang yang menampak-nampak pipi, mengoyak-ngoyak baju dan berteriak-teriak seperti teriakan jahiliah kerana meratapi mayat. Atau cantik sikit, ketika ditimpa musibah atau berlaku kematian, atau berlaku kematian kaum kerabat. Kena bos sikit tu, baru kita faham. Lah ni faham lah sebab saya cerita. Nanti ni baca sama dia tak. Yang pertama, nombor 1, kerana ditimpa musibah. Yang kedua, kerana berlaku kematian kaum kerabat. Kematian kaum kerabat. Jadi dia cerita dalam syarat orang yang mula-mula watak ni, dia orang laki-laki daripada golongan Ansar, nama dia Qurzah. Bila dia mati, adik dia watak. Kemudian Sayyidina Hamzah, kan Sayyidina Hamzah dia terbunuh syahid di dalam peperangan Uhud. Apabila syahid dan Uhud, jadi sahabat-sahabat dia ada yang meninggal dunia juga. Jadi dia pekat raya. Tuan-tuan nak tengok tu, Cina mati upah orang raya. Tu ada orang jahiliah dulu. Bukan kata baru, ada tu lama dah. Kan Cina apa kan? Kita tanya Cina,
Betul, tak boleh matiun. Tak ada 10 ribu lantakan tak boleh matiun. Tak berani matiun. Tak ada 10 ribu lantakan tak berani matiun. You orang Islam mati banyak lah. Kata kami lebih kurang dalam 700 lebih macam tu lah. Kalau kita urusan 650. Dia faham 650. Kami lebih kurang 650 lah. Lebih kurang macam tu. Dengan upah orang pembelian. Betul buat keng kapal. Apa betul bagi orang semayang, orang dalaman. Kita dah betul lah. Basicnya lebih kurang 650. Ya, kami 10 ribu tidak berani mati. Tak berani mati. Tak ada 10 ribu. Itu long lagi. Itu upah orang teriak lagi. Kami hitam upah orang teriak lagi. Jadi tuan-tuan tak macam tu. Rupanya Cina pun ada macam tu juga. Macam orang Jahiliah. Jadi orang Ansar kata kita ni semua ni dah ada orang dah betul teriak. Tapi Sayyidina Hamzah tak ada orang teriak. Siapa sanggup sukarela kan? Itu ada. Dia orang tak apalah kami kesian kami tolong teriak dia tak apa. Dia pakat teriak. Betul tu sampai kepada Rasulullah SAW. Cukup. Dia semua. Siapa yang ni teriak ni? Poteh. Sambil teriak bukan teriak saja. Sambil teriak memang poteh ya. Sambil poteh. Maka bermula daripada situ, bermula pada kematian Sayyidina Hamzah, maka Rasulullah larang adab jahiliah ni jangan buat dah. Sejak pada tu tuan-tuan tak berlaku dah. Sampai pula ni kita jangan tengok ada orang poteh. Kalau biar lagi duit nak poteh 50 tu kena tambah lebih kurang dalam 200 lagi nak upah orang teriak. Upah orang teriak macam Cina. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan anda nak tanya? Mayat yang diratapi itu, bila diratapi mayat tersisa, orang yang meratapi itu adakah daripada adik-beradik sendiri baru mayat disiksa ataupun daripada orang lain yang ratap pun sama? Upah orang teriak pun sama kan? Dia tak ada balik apa tu dia upah kawan-kawan dia motor macam apa boleh lah. Awak tak bakal kami tak ada masalah ya. Kalau takat nak teriak ya, tak ada masalah. Banyak zaman lah teriak. Jadi itu contoh lah. Allah besar. tadi itu tu. Dia tu betul yang dia betul dia banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 74 masalah penting. Apabila imam tidak berniat dengan tegas menjadi imam, maka dia tak niat imaman. Surah 74 atas sekali. Tak fikir itu. Apabila imam tidak berniat dengan tegas menjadi imam, maksudnya dia tak niat imaman, maka solatnya sah dan dia hanya dinilai menggunakan solat munfarid sendirian. Dia dikira apa? Sembahyang seorang-seorang pada Jumaat depan. Beliau tidak, tapi sah tak solat dia? Sah. Kalau makmum, tengok kau solat tekan ni. Tuan-tuan tak ada garis ke tak? Tuan-tuan tak garis apa? Tak garis, salah sendiri ya? Kau solat 72. Pengat yang 1, 2, 3. Apabila seseorang itu, kau solat 72. Kena garis? Kau solat 72. Pengat tu. Apabila seseorang itu makmum, maka dia wajib menambah kata-kata tersebut dengan mengucapkan dalam hatinya muqtadiyan. Sama ada muqtadiyan ataupun makmuman ataupun jamaatan, mengikut ataupun bermakmum ataupun berjamaah. Apabila dia mengikuti, itu kena garis. Apabila dia mengikuti solat imam tanpa niat mengikuti, maka batal solatnya. Itu kalau makmum. Kalau makmum dia tidak niat makmuman, maka solat dia menjadi batal. Tapi kalau imam pula, dan apabila dia sebagai imam, maka disunatkan untuk berniat sebagai imam, tapi tak batal. Bezanya ialah kalau makmum tak niat makmuman, batal dia punya solat. Kalau imam tidak niat imaman, solat dia tidak batal. Lebih kurang macam inilah. Kita baik-baik kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak imam bagi salam. Kalau dia nak buat masbuk mesti akan bangkit, kan? Allahu Akbar.
Akbar. Seorang-seorang dia berjumlah sebut seorang dia. Lepas itu tak apa. Dia pun sembahyang macam biasa. Allah Akbar. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tengok ramai dia ikut dia belakang. Rupanya dia pamai ikut dia takbir pun tak, bunyi Allahu Akbar apa tak ada apa. Macam tu aja. Lepas dia pergi sana baru dia tahu. Lah, ramai orang apa? Orang dia ikut dia di belakang. Solat dia jadi tak sah kan? Tak adil lah. Kesian kat dia kan? Dia tak tahu apa-apa. Maka sebab tu dia kata apa? Imam cuma sunat saja niat jadi imam, sementara makmum hukum dia wajib. Okey, boleh tak? Saya harap clear tak? Beliau tidak mendapat pahala berjemaah. Imam kalau tak niat imaman, dia tak dapat pahala jemaah. Tapi di segi solat sah, tak batal. Okay. Dan tidak mendapat pahala menjadi imam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya seseorang hanya akan mendapat ganjaran mengikut apa yang dia niatkan. Apabila dia tidak berniat menjadi imam, maka dia tidak mendapat pahala sebagai imam. Sementara orang-orang yang bersolat di belakangnya dikira sah sebagai jemaah dan mendapat pahala berjemaah. Artinya dengan syarat dia patut niat makmuman. Okey, kemudian tengok hakikat niat. Tuan-tuan kalau siapa menjadi asybab al-dhair, dia akan masuk dalam kaedah al-umur bi maqasidiha. Al-umur bi maqasidiha kaedah yang pertama. Al-umur bi maqasidiha. Dia ada banyak kaedah kalau siapa menjadi asybab al-dhair. Al-umur bi maqasidiha. La darara wa la dirar. Ya idza tama al-halal wal haram fa'ul liman haram, ada fa'ul liman halal. Dia ada banyak lagi kaedah-kaedah. Tasarruf al-imam ala manat al-maslahah. Dia banyak. Ini salah satu kaedah. Hakikatnya niat secara lengkap bagi melaksanakan solat tidak cukup apabila diniatkan ketika keluar rumah untuk pergi ke masjid. Allahu Akbar. Wah, cepatnya. Tak niat di rumah tadi. Oh, tu dia. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tuan-tuan ingat kalau niat di rumah tu dia mesti mes bayar di sini kan? Tak ada. Sampai datang masjid tu, sampai tu tutup suih dia ada. Masa bawa dompet tak sihat? Jatuh tengah jalan dah. Pergi cari beli apa. Tanya perempuan dompet apa? Buat tengah. Tak tahu abang buat habis tadi. Habis dah. Dia dah cari. Dan dia masih hanya habis. Kita tahu pun nak pergi malam balik. Jadi mana nak abang kata apa tuan-tuan? Keluar rumah tu belum tentu lagi kata apa? Kata dia akan solat. Okey. Seseorang itu perlu berhenti sejenak. Ada orang satu lagi dia niat Allahu Akbar. Weh, tak niat apa dah? Pasal wuduk tu kira niat dah. Tidak semestinya orang berwuduk tu dia mesti akan solat. Lepas wuduk tu orang telefon. Abang duduk mana ni? Duduk nak semayang. Abang balik pak anak kena sengat lipat bawah. Dia punya besar. Dah dengar balik-balik Allah cik ya. Dalam balik uruskan anak pergi klinik apa tu. Artinya nak abang belum tentu ambil solat itu mesti dia akan dia akan semayang. Sebab tu Imam Syafi'i kata tak pakai. Niat di rumah tak pakai, niat masa wuduk tak pakai, niat apa? Masa takbiratul ihram baru dia fikir. Okey. Aku cadang nak ajak hang pergi makan kenduri ni, baru cadang. Tak pergi lagi. Lepas tu duduk apa? Minggu lepas aku kenduri sempang tak main. Hang tak ajak aku pun, bukan kau abang kan? Memang apa? Tapi hang kata hang cadang nak kenduri, cadang nak panggil hang mai rumah. Tapi tak panggil-panggil pun. Jadi makna belum tentu lagi. Okey. Seseorang itu perlu berhenti sejenak bagi menghadirkannya dalam hatinya ketika takbiratul ihram. Garis tak tahu. Artinya tak mana dia ambil kira ketika takbiratul ihram. Dan tuan-tuan, tempat dia tak mana niat tu? Antara Allah dengan apa? Jangan macam ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tanya lagi. Tanya aku sudah insya-Allah. Tadi. Dia tidak boleh tempat dia mahallun niyah. Dia kata mahallun niyah baina Allah wal akbar. Tempat niat tu Allah sampai empat. Itu tempat dia. Ia kita baca kitab Ibn Mundi hari ni kan.
Hari ni pukul 9 atau esok kita pergi pukul 9. Saya nak main ni. Ni kemarin cik, hari ni tak boleh kau? Hari ni tak boleh kau? Oh, takkan tak boleh pun. Hari ni pun pukul 9 juga. Dia tahu mana boleh. Ni kemarin. Bukan hari ni. Tak boleh kau? Oh, tak boleh. Jadi nak abang kata kes dia sama saja. Kita niat puasa kan? Kita niat puasa. Pukul 7.30 pun niat puasa saja. Puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Puasa bulan Ramadan 7.30 boleh tak? Tak boleh. Jadi qiyahnya samalah di sini. Allahu Akbar, perkataan Allah dengan Akbar, itu tempatnya. Okey. Dia sudah tetapkan. Ia seperti yang disyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahawa niat yang diucapkan ketika keluar rumah menuju masjid merupakan pekerjaan khusus dan tidak termasuk niat yang wajib dilakukan ketika takbiratul ihram. Itu tak pakai. Niat masa keluar rumah tak pakai. Lepas tu niat masa niat sembahyang tak pakai. Kalau kita tidak niat masa apa? Allahu Akbar. Masa tu kita tidak niat. Kita pakai niat di rumah saja, itu tidak terpakai. Okey. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Jadi contoh kita kena ajar benda ni. Contoh nampak macam remeh kan? Macam biasa. Tapi nak abang bagi ada ustazah mengajar di sekolah. Dia ajak anak murid dia kata apa? Kalau azan bulan puasa, azan subuh tu boleh habis nasi dalam pinggan ni. Kalau orang biasa kata tak apa, ni masalah dia ustazah yang mengajar macam tu. Dia kata perhabis nasi dalam pinggan tu tak apa. Yang tak boleh, orang tengah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak kata, hei, dia makan apa lagi? Orang azan subuh dah ni. Ustazah sekolah kata tak apa, perhabis dalam pinggan ni, cikgu banyak tak sehari. Tak kena perhabis ni. Yang tak boleh ni tambah apa pun. Jadi, yang tak boleh. Macam okey, baru ni minta maaf, saya ada sedikit kesilapan. Tak masalah lah, depan tahun, tapi apa yang kalau saya abang tu siapa tak saya abang, tapi cerita macam ni lah. Ada seorang ustazah tu, dia ajar, dia kata apa, kalau sekiranya kita haid perempuan itu sehari sampai hari yang ke-7, memang rutin dia macam tu. Tiba-tiba bulan tu nak jadi cerita dia, hari ke-8 dia datang haid juga, hari ke-9 datang haid juga, hari ke-10 datang haid juga. Dia kata itu adalah istihadah. Salah. Tak betul lah. Minta maaf saya tolong betulkan. Artinya kalau kita kata istihadah, perempuan itu wajib sembahyang. Contoh faham senario dia tak? Seorang perempuan dia datang haid biasanya hari pertama sampai hari ke-7. Hari pertama, hari ke-7, hari pertama, ke-7. Sejak dia balik umur 15 tahun sampailah umur 25 tahun. Macam tu rutinnya. Tiba-tiba nak jadi contoh, dia umur 25 tahun dah juga lah kita kata. Tiba-tiba haid dia datang hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Jadi ada ustazah beritahu kata itu adalah dalam istihadah. Tak betul. Bukan dalam istihadah. Kita tengok aqallul haid yaumun wa lailah. Kita baca kitab fiqh. Aqallul haid yaumun wa lailah. Sekurang-kurang haid ialah 1 hari dan 1 malam. Wa aghlabuhu, dan ghalib dia 7 ayyam. 7 hari. Wa aktharuhu 15 ayyam. Dan sebanyak-banyak haid ialah 15 hari. 15 hari. Jadi mana nak abang bagi pada tuan-tuan, kalau dia datang hari ke-8 itu masih kira haid, hari ke-9 masih kira haid, hari ke-10 masih kira haid. Dia bukan istihadah. Jadi itu fatwa yang salah. Kita kena betul. Lepas itu ada apa kata dengan Ustaz Dul mengajar. Saya tak tahu Ustaz Dul mengajar, Ustaz dia tu silap tu, orang yang abang tu dia silap dengar. Dia tahu Ustaz Dul kata begini. Dia kata seorang perempuan tu kalau sekiranya dia biasanya datang haid 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan, 7 hari bulan. Jadi memang rutin dia memang 1 hari bulan, 1 hari bulan, 1 hari bulan. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dia memang 1 hari bulan. Dia boleh kira dah. Dia tahu dah 1 hari bulan kan memang dia datang haid. Tiba-tiba nak jadi cerita bulan tu 1 hari bulan tak main, 2 hari bulan tak main, 3 hari bulan tak main, 4 hari bulan baru main. Dia tahu Ustaz Dong kata hari keempat tu kira hari keempat.
Macam contoh 1 hari bulan 6 hari haid yang pertama, 2 hari bulan 6 hari haid yang kedua, 3 hari bulan 6 hari haid yang ketiga, 4 hari bulan 6 hari haid yang keempat. Dia kata, Ustaz Dong kata, tiba-tiba bulan tu 1 hari bulan 6 tak main, 2 hari bulan 6 tak main, 3 hari bulan 6 tak main, 4 hari bulan 6 tu baru dia main. Dia tahu Ustaz Dong kata itu dia kira haid hari yang keempat. Kalau betul. Kalau betul. Kalau nak kata hari keempat, hari pertama mana dia? Hari kedua mana dia? Hari ketiga mana dia? Lepas tu kalau kita nak kira hari keempat, ini hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, baru 4 hari. Sedangkan haid dia main lagi. Dia main lagi bagi komplit 7 hari. Itu fatwa yang kita tak boleh. Itu pula baik. Ustazah mengajar bab tadi, kita dah tanya Ustazah, saya nak tanya sikit bab soalan. Lah. Soalan nak tanya bab sembahyang Jumaat boleh tak? Juru acara tu kata apa? Kita membicarakan tentang tajwid. Jadi kalau soalan kenaan dengan apa salah kita sila tanya, saya boleh jawab. Tak jawab pindah koyak. Dia kata solat Jumaat tiba-tiba imam bangkit rakaat yang ketiga. Kalau makmum kena lagu mana? Depa kena bangkit ke ataupun tak boleh bangkit? Ustazah kata ikut saya mengaji kita kena bangkit lah. Jahanam habis tu masjid. Habis tu masjid jahanam dia pantai habis. Jadi kita kena juga. Lepas tu Ustaz Rosli bagi ceramah dia tu, dia kata aku kalau aku tak terjawab, aku suruh dia main muzik, main nasyid dulu. Nasyid dulu kau ni pun lama nak jawab. Jawab. Okay. Setelah saya rojok pada kitab ni kitab dia. Tu tak tunjuk lekeh dah tu. Tak lekeh dah juga. Dia sombong muzik sampai kawan tu pun jam lah. Kalau tak sombong muzik itu makna apa? Kau telefon kau. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Siapa yang bersuci di rumahnya lalu pergi ke salah satu rumah Allah, masjid. Jadi tuan-tuan tengok dah garis. Siapa yang bersuci di rumahnya? Maksudnya ambil sembahyang di rumah, bukan ambil sembahyang di kolam ni. Bukan ambil sembahyang main sini masjid baru ambil dalam kolam ni. Tak, bukan. Ambil sembahyang daripada mana? Daripada rumah. Beruh gigi dulu. Beruh gigi rumah tu sambil ambil sembahyang tu kita beruh gigi. Sunnah Nabi. Laula asyaqqa ala ummati lamatu bisiwak inda kulli salat. Kita sambil sembahyang kita beruh gigi betul baru kita main masjid. Hadis ni untuk orang sembahyang di rumah, bukan orang main daripada rumah tidak ada yang sembahyang kemudian main sembahyang di kolam. Bukan. Hadis ni orang yang macam tu tidak termasuk. Nabi kata siapa yang bersuci di rumah, berwuduk di rumah, lalu pergi ke salah satu rumah Allah ataupun masjid untuk menunaikan solat fardunya yang ditetapkan Allah sama ada maghrib atau isyak, maka 2 langkah yang dia langkahkan itu kanat khutwat. 2 langkah yang dia langkahkan itu, satu daripada hanya menghapuskan dosa, manakala yang satu lagi mengangkat darjat. Itu kalau berjalan kaki kan. Rumah depan tu kan berjalan kaki. Kami naik kereta tak ada can. Naik motor tak ada can. Ada ulama kata dia kira ikut pusingan roda. Saya nak naik motor tengok roda tu pusing berapa kali kan. Satu kali pusing tayar depan hapuskan dosa, tayar belakang naik apa? Naik 4 tayar lagi okey ah. 4 tayar 2 tu hapus dosa, 2 lagi penaik apa? Penaik darjat. Tapi hadis ini tuan-tuan untuk orang yang berwuduk di rumah saja. Jadi siapa yang silaplah. Silaplah aku duk ambil sembahyang di kolam apa? Di kolam saja. Kalau cerita ada wuduk di rumah sampai tengah jalan habis sembahyang tu cerita lain. Tapi kalau dia pada rumah lagi tidak mengambil apa? Tidak ambil sembahyang, maka hadis ini kawan tu tidak termasuk. Patut tuan-tuan sunat ambil sembahyang. Baru kita justru niat bagi mendirikan solat yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah yang disertakan dengan takbiratul ihram. Imam Nawawi RHM itu rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rawdah mengatakan niat itu wajib diikutkan pada takbiratul ihram. Tuan-tuan garis tadi. Niat itu wajib diikutkan pada takbiratul ihram. Itu tempat dia.
Manakala Ibnu Al-Munzir dalam kitab Al-Ijma' halaman 39 mengatakan mereka ulama sepakat bahawa solat itu tidak cukup kecuali dengan niat. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu dikira ikut dengan niat. Jadi sesiapa yang tidak menghadarkan niat dan mengingati dengan hatinya ketika bertakbiratul ihram, maka solatnya tidak sah. Satu penggal kita berikut sebelum kita solat Isya. Sesiapa yang melaksanakan solat dengan tergesa-gesa, hendaklah berhenti sejenak untuk berdiri tegak. Dia kena berdiri tegak sebelum angkat takbir tu. Tok Imam kena jaga. Tok Imam. Jaga macam ni ya. Mic kan? Ada mic dah saya hantar. Mic mana? Mic ada apa? Mic ada apa? Mic ada apa? Lipat mic dah dia ambil. Allah. Tak ada. Dia kena yang pertama, dia kena apa? Berdiri, urus. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa hamba tu? Balik lah semua. Dah semua dah clear dah. Orang salah dah. Semua orang pijak lain belakang. Lain nak putih, lain merah. Satu depan, satu belakang. Pijak belakang. Dah clear dah semua, tengok cantik dah. Lepas tu sah pun semua rapat. Dia pun duduk sengap itu. Jangan duduk. Pak cik icak tu siap tak uci? Okey. Betul. Allahu Akbar. Dah. Bukan dia macam tu. Dia kena apa? Berdiri, lurus dulu. Baru apa? Allahu Akbar. Itu yang sepatutnya setiap imam dia kena apa? Kena reti dah. Tafaqahu qabla an tar'asu. Jadilah kamu reti fiqh dulu sebelum kamu jadi kepala. Imam tu kepala. Okey. Sesiapa yang melaksanakan solat dengan tergesa-gesa hendaklah berhenti sejenak untuk berdiri tegak, lalu bertakbiratul ihram serta menghadirkan niat ke dalam hatinya. Setelah itu barulah mengikuti solat imam dengan perbuatan. Okey. Ini orang makmumlah. Sesungguhnya bergegas-gegas dalam mendirikan solat tanpa menghadirkan niat ketika takbiratul ihram merupakan perbuatan yang tidak berfaedah, sia-sia saja. Bahkan solatnya tidak berguna sama sekali. Solatnya tidak dikira. Nasihat Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan hal itu ialah Nabi kata, ma adrakatum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu capai itu apa yang kamu dapat, apa yang kamu dah, maka lakukanlah solat itu, dan apa yang kamu terluput maka sempurnakanlah. Ni untuk orang masbuk. Dia memang imam dah apa? Dah 2 rakaat. Nabi kata tak ada apa sembahyang. Apa yang kamu dapat lakukanlah. Maksudnya dia dan apa? Dan 2 rakaat. Dan apa yang kamu terluput 2 rakaat lagi kita tak dan, imam bagi salam, kita terus apa? Tambah lagi 2 rakaat. Allah. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan boleh tuan. Macam kita niat jadi imam kan. Kadang saya sembahyang dengan anak. Sembahyang dengan anak kan. Saya betul jadi perlukah saya niat imam dengan dia? Ya. Kalau saya tak niat imam sebab solat dia sah. Sebab solat dia sah. Dia tidak wajib solat, tapi kalau dia solat dia sah. Sama macam kes puasa. Dia tidak wajib pada dia untuk puasa sebab dia berumur 7 tahun. Tapi kalau dia solat, dia puasa, dia segala rukun-rukun dia semua jaga, maka puasanya ada sah. Begitu juga dalam solat, dia menjadi makmum, dia sah. Jadi kita sah juga menjadi imam. Jadi kita niat imaman, dia pun niat pada jemaah. Ya. Okey, ada lagi. Kalau tak ada, kita sudah di sini. Ada soalan kan? Ya, teruskan. Kenapa? Hidung tak kena lantai. Jadi soalan hidung letak atas lantai. tak kena. Bagi kena lantai. Dia itu jangan. Okey. Dia macam ni tuan-tuan. Yang pentingnya Nabi kata umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Al-jabhah. Jadi wal jazaid wal faqir wal jalid itu saya tahu. Yang pentingnya al-jabhah. Yang pentingnya ialah
dai. Dan dai ini kalau kena satu juzuk saja, dia sudah dianggap terpakai. Kalau saya pakai sorban ataupun pakai sorban yang macam tu, tiba-tiba kita sujud tu sorban dia turun ke bawah, kemudian kita sujud atas itu, semua sujud sorban itu, maka sujudnya tidak sah. Tapi kalau sekiranya kalau rambut panjang kan, panjang rambut dia turun pasal dia sujud, rambut dia turun tadi separuh, kemudian dia sujud lagi, kena belah ni, maka hukum dia adalah sah. Tapi kalau rambut dia turun ke semua sekali, maka dia sujud itu sujudnya tidak sah. Itu basic dia, faham tak? Basicnya faham. Yang pentingnya dia kena apa? Kena tempat sujud. Sekarang ni hidung sama ada kena atau tidak kena tidak menjadi masalah. Tapi saya nak bagi, kalau kena hidung confirm kena. Tak kecuali kalau tu hidung tinggi sangat, tu tak kan. Hidung terlampau tinggi sangat tak tahu. Tapi kalau misalnya kita sujud hidung kena lantai, biasanya di sini dia apa? Dia akan kena. Kalau hujung sini. Tonton tak? Saya try buat tengok. Kalau kita sujud, hidung kita kena apa? Kena lantai, dia ni dai dia pasti kena apa? Kena tu. Tapi kalau dia angkat hidung dia, belum tentu lagi kata apa? Kata kena. Jadi nak bagi kata apa? Kalau sujud kena lantai itu, hidung dia kena lantai afdal. Pasal confirm dah kata apa? Kata kena. Tapi kalau tidak kena lantai, kena tengok. Kena tengok dai dia tu kena ataupun tidak. Kena ingat dai ni bahagian sini tau, bukan di sini. Ada orang dia sujud apa? Kepala atas ni. Tak tu bukan dia, bukan dai dah. Dai ni di sini, jabah. Arab panggil jabahatun di sini jabah. Di sini. Kalau di sini dia panggil ra'sun. Dia panggil sini kepala. Nabi kata jabah. Salah satu ialah sujud ialah jabah di tangan. Bahagian sini. Atau. Jadi soalannya ialah kalau hidung dia kena lantai, biasanya sujud tu sempurna. Boleh kan? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma hamdan 'ala hadha al-amr wa ala اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا اللهم اغفر به وعلمنا التأويل ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله